Melalui strategi melindungi pekerjaan, Belanjawan 2021 akan memberi fokus kepada usaha mengatasi masalah pengangguran dan menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan. Apatah lagi dianggarkan hampir 300,000 graduan akan mula membanjiri pasaran kerja tempatan selepas ini selain pekerjaan sedia ada berdepan risiko akibat COVID-19. Justru Kementerian Sumber Manusia melalui pelbagai program sedia ada dan yang akan ditambah baik, optimis kadar pengangguran kekal pada kadar 4.5%. Melalui program subsidi upah bersasar dengan peruntukan RM1.5 bilion, ia bakal dimanfaatkan lebih 900,000 pekerja dan 70,000 majikan dengan kadar RM600 bagi pekerja bergaji RM4,000 dan jumlah pekerja dinaikkan ke 500 orang bagi satu majikan. Seterusnya, melalui sistem insurans pekerjaan, sejumlah RM150 juta diperuntukkan untuk tempoh 9 bulan. Penerima akan dibayar mengikut kadar tertentu mengikut bulan. Melalui Penjana Kerjaya pula, RM2 bilion diperuntukkan termasuk insentif bagi golongan OKU dan pekerja yang diberhentikan. Ia bagi menggalakkan majikan mengambil graduan bekerja selain menyediakan geran latihan. Kalau kita lihat banding dengan negara-negara lain, kita sempat mengurangkan kadar pengangguran ataupun mereka yang telah hilang pekerjaan melalui program subsidi upah di mana melalui Perkeso kita telah membantu hampir 2.72 juta warga kerja daripada kehilangan peluang pekerjaan. Dan dengan program subsidi upah ini bagi tahun 2020 kita sempat menyelamatkan hampir 300,000 syarikat daripada gulung tikar ini. Kadar pengangguran domestik dicatatkan 5.3% pada Mei dan turun kepada 4.7% pada September. Ia adalah hasil pelaksanaan inisiatif seperti program subsidi upah serta Penjana Kerjaya. Dan melalui inisiatif Pembangunan Sumber Manusia Berhad, HRDF dan Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK, RM400 juta lagi program latihan dan pinjaman bagi membangunkan kemahiran yang bakal memanfaatkan 24,000 pelatih. Saya telah mengarahkan Pembangunan Sumber Manusia Berhad supaya memfokus, walaupun sebelum ini mereka telah menjalankan program-program latihan kemahiran termasuk upskilling, reskilling dan gig ekonomi, dan saya minta mereka fokus lebih kepada IR 4.0 yang akan menjadi alat tuju negara kita. Selain itu, insentif tambahan sebanyak 20% daripada gaji bulanan akan ditawarkan bagi pekerja tempatan yang menggantikan pekerja asing dan kadar maksimum program latihan dinaikkan daripada RM4,000 kepada RM7,000 bagi menjalani program kemahiran tinggi atau sijil profesional. Dalam pada itu, Bantuan Prihatin Nasional 2.0 di bawah inisiatif Kita Prihatin dengan peruntukan RM7 bilion telah memanfaatkan lebih 10 juta penerima. Di Kuching, Sarawak, rata-rata penerima menzahirkan rasa syukur kerana ia sedikit sebanyak membantu menampung perbelanjaan keluarga. Menurut Masuri Penny, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan telah menjejaskan perniagaan kuih yang diusahakannya lebih 10 tahun lalu. Walaupun menukar strategi perniagaan secara dalam talian ketika itu, hasil jualan tidak seberapa berbanding berniaga seperti biasa. Buat masa tu, kami nak berterima kasih banyak-banyaklah kepada kerajaan kerana memberi bantuan BPN untuk kami, untuk menyara keluarga kami dan perniagaan kami tu bisnes kecil-kecil aja. Sekiranya ada apa-apa bantuan lagi sebanyak sedikit jadilah untuk kami untuk mengupgradekan lagi bisnes kami tu, insya-Allah. Beliau dalam pada itu juga teruja apabila manfaat BPN kelak akan terus diterima tahun hadapan melalui Bantuan Prihatin Rakyat BPR pula. Bagi Norazila Busrah yang berstatus bujang, bantuan yang diterimanya digunakan bagi membantu keperluan dapur keluarga. Kami rasa terima kasih sebab masa belum ada income dari sini-sini pun, ia juga dapat nampung pembelanjaan kami dengan family kami. Begitu juga bagi Saniah Ramli, seorang pesara yang membuat perniagaan kuih, bantuan diterimanya digunakan sebagai modal membeli bahan-bahan untuk perniagaannya. Sekejap PKP, perniagaan kami terjejaslah. Pelanggannya kurang, lagipun modal si cukup untuk membeli barang-barang untuk membuat kuih. Jadi dengan adanya bantuan dari kerajaan Malaysia, dapat sedikit sebanyak membantu kami dan keluarga untuk membeli barang keperluan dapur dan juga barang untuk membuat kuih.
BPN 2.0 telah memanfaatkan golongan B40 dan M40 dengan pendapatan isi rumah di bawah RM1,000. Golongan bujang turut tersenarai sebagai penerima dengan bayaran fasa pertama BPN 2.0 ini telah dibuat akhir bulan lalu.